Okey, tak. Nampak tak slide? Nampak. Nampak. Prof, boleh kita orang boleh start Prof untuk kumpulan 2? Boleh. Okey, sorry Prof, ada masalah teknikal. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi Prof Kadir dan juga kawan-kawan. So, saya wakil dan kami daripada kumpulan 2 akan mengutarakan kita punya report mengenai pengurusan keselamatan pekerjaan, pelaksanaan sistem pengurusan kesihatan keselamatan pekerjaan OSHAS 1801 dituju di Syarikat Bekal Air Selangor. So, pendahuluannya Syahbaz ni dah tukar company yang mengiktiraf HSC sebagai satu elemen utama ke arah kecemerlangan dalam sebuah organisasi. So, sedikit profil berkenaan Syahbaz adalah syarikat bertaraf dunia tempatan yang berurusan dengan perusahaan dan operasi perkhidmatan bekal air dan pengalian bagi negeri Selangor, wilayah persekutuan dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Syahbaz ni juga telah diberikan konsesi oleh federal punya state dan juga federal dan juga state punya kerajaan untuk mengurus, mengendali dan mengedarkan kualiti air bersih untuk tempoh 30 tahun bermula 1 Januari 2005 dan nanti dia akan end up lagi 30 tahun. Maksudnya 2035 lah. And then sama kajian ini dijalankan sebagai proses pembelajaran dan peningkatan atau berkenaan perancangan dan pelaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan juga objektifnya ialah tahap penerimaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan yang telah dilaksanakan di Syahbaz. Pengetahuan sistem keselamatan ini telah dilaksanakan di Syahbaz dan juga mereka telah mengubah sesuai mengikut mereka punya ni yang mengikut standard. Skop pelaksanaan, pengagihan, penyimpanan dan operasi air dirawat di Petaling, Hulu Langat dan Kuala Lumpur dan juga operasi pelaburan stesen HSC di HQ. So, permasalahan dalam mendapatkan input dari pihak mengawal sumber sistem pengurusan keselamatan adalah satu, kita punya kata yang cabarannya lah. Dan faedah kajian, faedah yang akan beroleh dalam pemetaan kajian ini adalah satu, dapat mengurangkan kemalangan, meningkatkan pemikiran dan kesedaran terhadap keperluan perundangan. Nombor 5, bukti terhadap penyusunan secara sistematik dalam organisasi. Kemudian proses pelaksanaannya berdasarkan piawaian OSHAS 1801, dia akan plan do check seperti yang dalam ni lah. And then berikut adalah proses klausa mengikut piawaian OSHAS seperti tuan-tuan lihat. Ini plan do check dia. And then these are yang dibangun oleh Syahbaz. Kalau tuan-tuan boleh lihat, dia ada tambah HSC Management Program. Tu. So dia akan train dia punya management untuk benda ni lah. So sebenarnya akan bagi kepada rakan dan sahabat saya, Zubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sesuatu program yang dijalankan pasti mempunyai permasalahannya. Begitu juga dalam permasalahan persediaan OSHAS 1801 di Syahbaz. Antara 3 permasalahan yang kita kena pasti ada 3 peringkat. Yang pertama ada peringkat perubahan, persijilan dan peringkat pelaksanaan. Okey, cara lanjutnya, cara detail akan seterusnya. Pada peringkat perubahan, masalah ada liputan kawasan yang luas, iaitu Syahbaz dia punya coverage negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Okay, dan kaki tangan lebih kurang ada 4,000 kaki tangan. Jadi masalah yang ada adalah liputan kawasan luas, kekangan kewangan, staf kekurangan, iaitu maksud dia kekurangan pengetahuan tentang OSS, kekangan masa iaitu nak cover 3 daerah, 3 wilayah, kerjasama dan komitmen dari pihak konsultasi kurang daripada lebih pada dokumentasi lah. Jadi konsultan dia lebih pada concentrate pada dokumen dan tak tumpu pada benda-benda lain lah. Dan juga yang masalah yang kena peringkat perubahan dan politik dalaman dan luaran. Masing-masing mempunyai konflik of interest lah. Okay, next. Masalah di peringkat persijilan pula, basic. Masalah di peringkat persijilan ni adalah staff bertukar ganti. Maksud dia kita dah latih staff tu untuk familiar dengan OSHAS, tiba-tiba dia kena pergi tukar tempat lain ataupun dia berhenti kerja untuk join company lain lah. Okay.
Latihan berterusan sukar dijalankan. Yang maksud dia dalam dia punya coverage yang luas, Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, dan punya 4,000 kaki tangan. So dalam masa beberapa masa yang ni sukar dijalankan latihan lah. Dan yang pertama yang paling penting adalah kekangan kewangan untuk latihan lah. Setiap program kena buat memerlukan kos dan kos kewangan. Okay, dan peringkat yang terakhir, masalah adalah adalah masalah di peringkat pelaksanaan. Masalah di peringkat pelaksanaan. Okay. Audit dalaman dan fungsi-fungsi lain, staf kekaitan mempunyai kerja rutin dan juga perlu melaksanakan OSAS ni, jadi menambahkan beban lah kepada staf ni. Dan pihak atasan dan pihak sokongan kurang pelibatan. Maksud dia kalau kita pilih antara sekumpulan 10 orang ke untuk OSAS, orang tu yang akan bertumpu. Tapi kalau ikut pada intipati pelaksanaan OSAS, semua kaki tangan ada terlibat antara atasan dan juga peringkat sokongan lah. Dan juga yang terakhir adalah peringkat pelaksanaan, penerapan dan pematuhan sukar dilakukan, iaitu tentu ada 10 orang yang betul-betul faham tentang OSAS ni, dia terpaksa pergi lihat satu-satu ataupun tiap-tiap department tu untuk pematuhan ni sukar. Okay, itulah ada 3 peringkat masalah di penubuhan persijilan dan peringkat pelaksanaan. Okay, seterusnya. Aziz. Okey, terima kasih. Saya akan teruskan. Okey. Disebabkan daripada permasalahan apa semua tu, jadi pihak Syabas dia kena lebih kerap dan memang Syabas pun dah diiktiraf apa semua. Jadi saya akan kongsikan kebaikan yang diperolehi oleh Syabas menggunakan ISO OSAS 18000. Okey. Di dalam ni syarikat Syabas kena bagi tahulah dengan dia punya pekerja, management apa semua, apa kebaikan yang boleh mereka perolehi daripada OSAS 18000 ni lah. Yang pertamanya, dengan dapat certified OSAS, dia boleh meningkatkan imej syarikat sebagai agensi yang mementingkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, iaitu semua pekerja dia akan orang kata dijagalah di bawah OSAS ni. Yang kedua, disebabkan bila dah ada certified, kita akan meningkatkan keyakinan pelabur dan bakal pelabur serta pelanggan lah. Maknanya bila kita dah certified tu, orang tahu kita menguruskan kita punya sistem orang dan operasi kita untuk menarik pelabur supaya invest dalam Syabas ni lah untuk jadi provider, sebab dia provide air benda yang essential dekat semua orang. Jadi mungkin pelabur dia akan bagi invest lah. Dan yang ketiga, dari segi kos. Okey. Kebaikan daripada OSAS ni akan menyebabkan kos operasi yang diakibatkan oleh kemalangan dapat dikurangkan, iaitu kos secara langsung dan kos tidak langsung. Di mana kos secara langsung tu macam stop yang sebab accident lah, tapi kos yang tak langsung tu macam orang kata MC apa semua, lepas tu saman apa semua, benda-benda yang tak langsung lah. Okay, selain daripada tu faedah-faedah lain iaitu premium insurans yang rendah dan boleh meningkatkan motivasi pekerja, dan sebagai garis panduan umum berkaitan KKP kepada pekerja yang terlibat di dalam Syabas lah. Dan yang terakhir sekali, kebaikan yang boleh diperolehi oleh Syabas selepas pelaksanaan OSAS ini ialah meningkatkan kecekapan syarikat melalui perancangan dan penambahbaikan berterusan serta penglibatan menyeluruh seluruh warga negara syarikat dalam pelaksanaan sistem pengurusan KKP. Disebabkan OSAS ni dia ada orang kata ada management review, ada worker participant, ada apa semua. Jadi dari masa ke semasa dia akan meningkatkan dia punya pelaksanaan. Itulah kebaikan yang boleh diperolehi bila kita dah certified, sebab once kita certified, kita akan orang kata akan ada re-audit, kita akan ada recertification dan sebagainya. Okey, dengan secara itu secara tidak langsung syarikat Syabas dapat semua kebaikan itulah. Itu saja daripada saya, Prof.
Okay, next. Lah. Okay, Assalamualaikum. Okay, saya recap lah secara kesimpulannya. Secara kesimpulannya, sistem pengurusan OSAS 2001 ni dibentuk untuk memberikan jalan terbaik kepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Syabas ni lah semasa melaksanakan sistem pengurusan. Selain itu, Syabas juga secara langsung memperoleh faedah yang lebih baik lah bila melaksanakan sistem dan apa yang lebih penting, sistem pengurusan sebab memerlukan komitmen yang tinggi dari pihak pengurusan dan juga penglibatan daripada pihak staf yang lain lah, kakitan yang lain. Sistem OSAS ni lengkap yang meliputi prosedur syarikat dalam penyeragaman prosedur dari segi prosedur, arahan, rekod dan juga operasi lah. So dia sebagai lambang keberkesanan sistem pengurusan yang berjaya secara keseluruhan. Next. Dan dari segi penambahbaikan dia, penambahbaikan berterusan dalam sistem pengurusan amatlah dititik beratkan bagi memperlihatkan kesungguhan dan komitmen pihak pengurusan dalam meletakkan sistem pengurusan di tempat yang utama dalam operasi perniagaan Syabas ni lah. Semakkan audit secara berkala dapat menilai sejauh mana prestasi organisasi dalam melaksanakan sistem pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerjaan ini. Di samping itu pun penemuan dan pandangan dari pihak dari pelbagai pihak dapat merealisasikan misi dan visi syarikat. Penambahbaikan susulan dari penemuan dari audit tadi banyak membantu meningkatkan tahap kesedaran pihak pengurusan dan kaki tangan. Jadi audit dan pemeriksaan amatlah diperlukan bagi memastikan prestasi syarikat dalam aspek keselamatan dan kesihatan sentiasa dipantau dan ditambah baik. Itu je, Prof dan kawan-kawan. Terima kasih. Okey. Lebih 5 minit lah lebih. 20 second lah. Boleh stop. Ada siapa-siapa nak wrap up ya? Kita daripada kumpulan 2, bro. Okey, terima kasih semua. So hari ini kita dah last pertemuan. So saya akan kira semua kuis, campukan kuis, markah esei dan juga markah pembentangan. Harap-harap semua okey lah. InsyaAllah. Tak adalah yang lebih rendah daripada yang lain-lain. So tahniah semua. InsyaAllah kita